时候，我们打开我们的心，领受主的话。 Karena kami sadar tanpa firman-Mu tidak ada satupun dari kami itu mendapatkan arah hidup yang pasti. 因为我们知道，没有你的话，我们没有生活的方向。 Dan kami tahu bahwa firman-Mu itu yang terus mengarahkan, menggandeng kami, memimpin kami. 我们知道你的话必须带领我们的道路。 Firman-Mu itu juga yang terus menguatkan kami ketika kami itu lesu. 你的话坚固了我们的心。 Karena itu kami ingin sekali lagi duduk untuk membuka hati kami mendengar firman-Mu. 所以我们想打开我们的心，领受主的话。 Pakailah momen ke depan ini untuk berbicara pada masing-masing kami. 求你使用我们以后的时间。 Pakailah hamba-Mu, kedua hamba-Mu baik yang berbicara maupun yang menerjemah. 求你帮助两位仆人讲道翻译。 Engkau tahu bahwa kami adalah orang yang tidak layak, tapi biarlah kiranya Tuhan yang melayakkan. 你知道我们不配来到主面前，只有主才允许我们。 Dan biarlah kiranya momen ke depan ini Tuhan boleh pakai untuk membentuk setiap kami. 求主帮助以下的时间能够坚固我们。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. 弟兄姊妹们平安。 Hari ini tema yang kita akan sama-sama bahas yaitu memberi tanpa pamrih. 现在我们的题目就是我们施舍， Diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. 马太福音第6章第1到第4节。 Saya berikan judul untuk kita mengingat lebih mudah yaitu memberi dengan hati. 那就是我改这个题目，就是我们施给人家用我们的心。 Jadi bagaimana kita bisa memberi tanpa pamrih, kita harus memberi dengan hati. 如何我们心甘情愿给人家，就是我们给人家应该要用我们的心。 Saya akan bacakan bagian ini, ayat ini dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. 我们用马太福音第1章到第4节，第1节到第4节。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, demikian firman Tuhan. 我先用印尼文来念，以后用中文来念。 Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 马太福音第6章第1节，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得着你们天父的赏赐了。所以你施舍的时候，不可在你面前吹号，像那假冒伪善的人在会堂里、街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，你们已经得了你们的赏赐。你施舍的时候，不要叫周手知道右手所做的，要叫你们施舍的事行在暗中。你父在暗中察看，必然报答你。 Bapak Ibu, bagian ini mengajarkan kita bagaimana kita itu memberi dengan hati. 弟兄姊妹们，这段经文告诉我们，如何我们给人家。 Sebelum kita membahas di dalam bagian 4 ayat yang tadi kita baca, 当我们还没有读到刚才的4节经文， saya akan membagi pembahasan kita hari ini menjadi 3 bagian. 我要告诉你们，我要分4段解释给你们。 Pertama kita akan melihat apa itu pemberian. 第一段说什么是施给人家，给人家。 Kenapa Yesus itu perlu mengajar mereka tentang memberi persembahan? 为什么耶稣很想告诉给人家的这个奉献？ Karena itu bagian kedua, kemudian kita akan melihat bersama-sama lalu apa kata Alkitab tentang pemberian. 那么第二就是我们看圣经说什么叫做给人家。 Baru nanti bagian terakhir kita akan sama-sama memikirkan bagaimana kita menghidupinya.
最后我们就知道如何我们实行这个事情。 Yaitu bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang memberi dengan hati. 那么我们怎么样用我们的心给人家？ Kita akan masuk dalam bagian pertama terlebih dahulu, kita melihat apa itu pemberian. 第一段就是我们先知道我们要给什么，给的事情是什么。 Bapak Ibu, secara sederhana pemberian itu biasa kita mengerti memberi dan menerima. 简单的事情，我告诉你们，我们给人家，并且我们得着受人家的东西。 Setiap kita orang Kristen atau bukan Kristen, ketika kita memberi, kita pasti berharap menerima 每一 sesuatu. 个基督徒或者是不是基督徒，我们给人家的时候，我们很想从人家那里得着东西。 Meskipun kita tahu kita tidak berharap menerima itu dalam bentuk materi. 虽然我们知道我们所得着的东西不一定是一个物质， Tapi setidaknya kita itu berharap menerima dalam bentuk setidaknya kepuasan. 最低限度我们得着的是一个满足我们的心。 Saya sudah memberi sesuatu, setidaknya jangan kecewakan saya. 我已经给你们某一件事情，你不要让我失望。 Karena itu tidak heran ketika kita melihat di gereja, 因为不是奇怪的事情。如果我们看见一个教会， kita sering mendengar orang itu sudah memberi lalu merasa dikecewakan hamba Tuhan, dia mulai kecewa. 那么有的人给了教会，但是没有得着什么，就开始失望。 Karena memang ini adalah sesuatu yang wajar, umum. 这是一个很普通的事情。 Karena setiap kita selalu berpikir, ketika saya memberi, setidaknya saya berharap sesuatu. 因为我们想，如果我们已经给人家，我们要很想得着东西从别人来的。 Karena itu ketika kecewa, mulai orang itu berkata, So, saya sudah mempersembahkan banyak, kamu jangan kecewakan saya. 所以，如果我们说绝望，有的人说我已经奉献很多钱，你不要使我失望。 Mirip seperti ketika kita itu memberi seorang pengemis, Jual lalu siang. dia itu memakainya dengan tidak baik. 就好像如果我们给钱给一个乞丐，但是他乱用这些钱， Kita mulai marah mengatakan, saya memberi ini untuk kamu makan, bukan untuk kamu beli 我们 rokok. 就开始说这个钱是给你们吃东西，不是给你来抽烟。 Semua itu sebenarnya untuk mengingatkan kita, kita itu berharap sesuatu kembali. 这么一件事情，我们提醒我们很想得着某一件东西。 Karena konsep memberi adalah memberi dan menerima. 如果我们给了，我们并且接受， Dengan kata lain kita itu memberi dengan tuntutan. 就是我们给人家是有条件的。 Pernah ada seorang jemaat itu marah kepada hamba Tuhan, saya mendengarnya. 有一个会友，他对他不满足对一个神的仆人， Dia mengatakan, saya itu memberi persembahan tidak kecil. 他说我奉献的钱不是很少， Kamu jangan main-main, ini gereja saya. 你不要乱来，这是我的教会。 Memberi dengan tuntutan. 那么我们给需要条件， Karena ketika memberi, setidaknya kita berharap meskipun tidak kembali dalam bentuk materi, 所以我们给人家不是用物质来还给我们， tapi setidaknya jangan kecewakan saya yang sudah memberi. 但是最低限度不要让我失望。 Ini memberi dengan tuntutan. 这是我们给人家有条件， Tanpa sadar manusia memberi dengan tuntutan. 那么就是我们给也有条件。 Karena itu seorang suami atau istri ketika mencintai dengan tulus pasangannya, 所以如果这个夫妻之间彼此相爱， lalu pasangannya mengecewakan, dia mulai kecewa dan mulai sulit mengasihi. 如某一方面给他失望，那么就开始绝望。 Ketika seorang ibu sudah memberi hidupnya untuk anak-anaknya, 一个母亲把她的生命送给她的孩子， anaknya tidak berespon, bertumbuh sesuai keinginannya, 那么孩子没有好好的使用，他随便乱活他的生活， dia mulai kecewa. 他开始绝望。 Karena memberi itu biasanya kita mengerti memberi dengan tuntutan. 因为我们知道，我们给人家要有条件。 Karena itu kita akan melihat apa lalu kritik dari Yesus Kristus terhadap pemberian. 那么我们知道主耶稣对人家给人家的事情是怎么样。 Kita sudah melihat apa konsep dunia tentang pemberian. 如果这个世界的观点是怎么样的观点？
Apa konsep pemberian yang sering kita itu hidupi? 是不是世界的观点拿来我们用在我们的生活里面？ Sekarang kita akan padukan apa kata Alkitab tentang pemberian. 那么我们现在看圣经告诉我们什么叫做给人家。 Apa kata firman Tuhan tentang persembahan? 关于上的这个奉献是什么意义？ Bapak Ibu, secara khusus ayat yang pasal ke-6 ini, 特别在第6章， ini berbicara tentang bagaimana biasanya orang itu menghidupi kerohaniannya. 那么就是说，如果一个人怎么样过他的属灵的生活， Dari ayat 2 sampai dengan ayat 18 itu bicara 3 hal. 第2节到第18节，这个告诉我们3件事情。 3 hal yang biasanya orang pakai sebagai tanda saya itu rohani. 那么人家常常说我是属灵的人物， Yaitu pemberian, pemberi persembahan, 那就是我们奉献、 lalu doa, 祷告， dan puasa. 还有禁食。 Dan di dalam 3 hal ini Yesus itu memberikan kritikan. 这3件事情，主耶稣告诉我们。 Dan di dalam bagian ini Yesus itu memulai dengan ayat yang pertama sebagai pembuka 3 bagian tadi. 这一件事情，主耶稣告诉我们，用第1节来做开端。 Yesus membuka dengan ayat ingatlah, ingatlah. 所以主耶稣就说：“你们要小心。” Karena seringkali orang Kristen itu bukan tidak tahu. Orang Kristen sudah tahu tapi suka lupa yang dia itu sudah tahu. 因为基督徒常常忘记，已经知道了，说不知道。 Ingat itu adalah satu obat kekristenan. 那么叫一个人小心，是提醒基督徒的一个最好的药。 Karena seringkali yang melemahkan iman itu bukan orang luar yang menyerang iman kekristenan. 那么我们的心性软弱，不是从外面来的攻击。 Tapi orang Kristen yang lupa dia itu hidup untuk siapa. 因为很多基督徒也不知道他活着是为谁而活， Karena itu Yesus itu mengatakan ingatlah. 所以主耶稣就说你要小心。 Dan di sini Yesus mengingatkan jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. 你不要实行你的宗教仪式， supaya dilihat orang. 故意给人家看见。 Jadi dengan kata lain jangan kita itu melakukan aktivitas rohani kita untuk dilihat orang. 我们不要我们用我们的宗教仪式给人家看。 Lalu Yesus memberikan alasan, karena jika seperti itu kamu tidak beroleh upah. 主耶稣说，如果好像这样的话，你就没有得着赏赐。 Baru Yesus memberikan 3 bagian kerohanian tadi, persembahan, doa, dan puasa. 所以有3件事情，主耶稣给我们就是祷告，还有禁食。 Dengan pola yang sama, yang rapi semuanya untuk mengingatkan kita. 那么祷告、禁食，让提醒我们的生活。 Kita fokus dalam ayat 2 sampai 4. 我们注意第2节到第10节。 Dikatakan jadi apabila semua memulai formula yang sama. 如果你要注意，就是开始就是说你们要注意。 Baru nanti dilanjutkan jangan kita melakukan itu seperti orang munafik. 就是说我们实行某一件事情，好像假冒伪善的人。 Kalau jangan seperti itu lalu seperti apa? 如果不是好像那样，应该是怎么样的生活方式？ Baru Yesus lanjutkan, aku berkata kepadamu. 主耶稣就说：“我告诉你们。” Di dalam bahasa aslinya pakai kata amin, amin, aku berkata kepadamu. 在原文说阿明阿明，我告诉你们。 Itu berarti aku sungguh-sungguh mengatakan ini kepadamu. 意思就是说我实实在在的告诉你们。 Baru dia mengatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 所以就知道，其实他们已经得着了赏赐。 Maka bagian penutup itu Tuhan memberikan lalu apa perintah dan upahnya. 那么我们就开始知道，最后他们所得的赏赐是什么。 Dengan formula yang sama, semua 3 bagian tadi, persembahan, doa, dan puasa.
如果在刚才就是祷告以净色这3点， Kita akan melihat dalam bagian ini di dalam 3 pembahasan ini. 我们要看这3点在3个角色。 Yang pertama sekali lagi Tuhan itu mengingatkan, ingatlah jangan kita melakukan kerohanian kita untuk dilihat orang. 第一就是我们不要信我们的宗教仪式在别人面前。 Jadi berbicara tentang persembahan, kita diingatkan bukan take and give, memberi dan menerima. 那么奉献告诉你们，不是你给我，我就受你的赏赐。 Tapi pertama-tama kita harus bertanya, untuk siapa kita melakukan itu semua? 第一，我们要先问我们所做的是为谁而做。 Karena itu orang Kristen tidak pernah menjadi orang yang terus bertanya, apa yang harus saya lakukan? 所以每个基督徒就不能说我应该做什么， Tapi kita harus mulai bertanya, bagaimana kita melakukannya? 应该是问如何我们实行这些事情， Bagaimana kita melakukan kewajiban agama kita? 如何我们开始做我们的宗教的这个事情， Bagaimana kita datang ke gereja? Ruh- Bagaimana kita memberi persembahan? 如何我们来到教会，如何我们来奉献， Termasuk bagi saya, bagaimana saya menjadi hamba Tuhan? 包括我如何成为一个神的仆人。 Bukan kita melakukan hanya sekedar di hadapan manusia, 不是说我们所做的只有在人面前， tapi kita lakukan di hadapan Tuhan. 但是我们所做的是在神面前。 Jadi pertama-tama persembahan bukan berarti kita itu memberi lalu mengharapkan tidak dikecewakan. 第一就是我们给人家，我们很想得着人家的报酬。 Tapi bagaimana sikap hati kita ketika kita memberi sesuatu? 当我们给人家某一件东西，我们的心态是如何？ Saya memberi untuk diakui Tuhan atau manusia? 我给人家是不是要主看见我们所给的，或者人来知道我们给他什么？ Jadi dalam bagian pembuka Tuhan itu mengingatkan kita melakukan semua kewajiban agama untuk siapa? 所以刚才我们知道，我们所做的一切，为了教会的一切，是为了谁？ Baru disitulah kemudian Tuhan itu menjabarkan dari ayat 2 sampai ayat yang keempat tadi. 那么第2节到第4节，上帝就开始解释给我们。 Saya akan masuk di dalam bagian ayat kedua terlebih dahulu. 现在我们先看第2节， Dikatakan jadi apabila engkau memberi sedekah, 意思就是说，当我们给人家的时候， jangan kita melakukan itu seperti orang munafik. 如果我们施舍，不要像那些假冒伪善的人， Yaitu orang yang melakukan itu di rumah ibadat, di lorong-lorong supaya dipuji. 他们所做的一切，让人家能够称赞他。 Karena dikatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 因为其实他们已经得着了赏赐。 Berarti dalam bagian pertama itu Yesus mengingatkan kita ketika kita itu memberikan pemberian, 那么在第一个，我们看见，当我们给人家的时候， jangan seperti orang munafik, 不要好像假冒伪善的人。 yaitu orang yang memberi berharap dapat pujian. 那么我们给了人家，我们很想得着人家的称赞。 Orang yang memberi karena ingin dilihat orang lain. 我们给人家，我们很想人看见我们的动作。 Orang yang seolah-olah memberi karena dia itu orang Kristen, 就好像说我送给人家，因为我是一个基督徒。 tapi sebenarnya sikap hati dia tidak pernah memberi persembahan untuk Tuhan. 但是其实他的心完全没有奉献过给神， Dia cuma ingin dilihat baik rohani. 他只有想人家说他是属灵人物， Dia ingin diakui orang. 他很想人家公认他的存在， Bahkan yang lebih parah, dia ingin mengatur orang dengan pemberian dia. 所以用他的钱，他很想管理别人。 Itu orang yang dikatakan munafik, 这也是一个假冒伪善的人， yaitu dengan kata lain, luar dan dalamnya itu tidak sama. 外面跟里面完全不一样。 Dari luar seolah-olah dia itu Kristen. 从外面好像他是一个基督徒， Dia memberikan sedekah.
他施舍给别人， Pemberiannya sangat banyak. 他给人家非常的多， Bahkan banyak rumah ibadat itu bisa berdiri karena pemberian dia. 所以他能够教会能够建起来，是因为他奉献很多的钱。 Tapi kata Yesus, di dalamnya itu seperti busuk kuburan. Yang di luar itu putih bagus, dalamnya itu busuk. 但是耶稣说，里面好像坟墓，外面却去了白色的颜色。 Bapak Ibu, bukankah itu yang kita katakan munafik? 不是，那就是我们所说的假冒为善。 Saya dikatakan hamba Tuhan munafik ketika saya berkhotbah bagus, tapi ketika turun saya tidak menghidupi khotbah saya. 人家说我是假冒为善，如果我在台上讲道很好，下来没有好的见证。 Di luar saya pakai jubah, kelihatannya hamba Tuhan. Setelah copot jubah, hamba setan. 我戴的西装好像是上帝的仆人，在下面好像鬼。 Minggu hamba Tuhan, 礼拜 hari 天 lainnya hambatan. 礼拜天是上帝的仆人，其他的日子是拦阻别人的进步。 Ketika kita menjumpai luar dan dalam itu tidak sinkron, kita mengatakan munafik. 如果我们看台上跟台下不一样，那叫做假冒为善。 Jadi bagaimana kita itu bisa memberi untuk Tuhan? Ingat, yang kita lakukan luar dan dalam ini sama atau tidak. 所以，当我们要奉献某一件事情给主的时候，你要先记得你的心跟你的外表是不是一样。 Baru dilanjutkan dalam bagian berikutnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, 那么接下去，如果我们施舍的话， jangan diketahui tangan kirimu. 不要说你的左手。 Jadi tangan kanan memberi, bahkan tangan kiri saja tidak boleh tahu. 那么右手行了善事，左手不可以看到。 Dengan kata lain, kita memberi bukan untuk dilihat orang. Tangan kiri saja tidak boleh 所以 lihat. 我们给的上帝的事，不是要人家看见我们。 Karena itu diulang lagi, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. 所以你给的时候，你要不要给人家看见？ Baru ditutup. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya. 如果这样的话，上帝要祝福你。 Dengan kata lain, memberi itu yang penting adalah motivasinya apa. 用别的话来说，我们给人家是要看我们的动机是什么。 Kita melihat di dalam bagian Alkitab lain dikatakan Tuhan itu melihat hati, bukan melihat rupa. 在别个的圣经告诉我们，上帝是看我们的心，不是看我们的外表。 Hati yang tersembunyi itu Tuhan lihat. 隐藏的心，上帝看见。 Hati orang yang tidak bisa kita tebak, Tuhan lihat. 如果我们不能知道人家的心，但是上帝能够看见你的心。 Karena itu kita terkejut mendengar janda yang memberikan cuma 2 peser, justru Tuhan berkenan. 但是我们看见一个寡妇，她所奉献的蒙主悦纳。 Saya mungkin berikan bahasa kita sekarang, seorang janda yang memberikan cuma 2.000 rupiah. 如果我现在说现在的时代，一个寡妇奉献只有2000元， Tuhan berkenan lebih daripada orang yang memberikan jutaan rupiah. 上帝更悦纳他的钱，比起那些有钱人奉献好几百万。 Karena ternyata bagi Tuhan yang penting bukan jumlah pemberiannya, 所以上帝看不是说有多少数目你给上帝， tapi bagaimana kita memberi. 但是上帝看你的心是怎么样的态度奉献。 Janda itu memberi sangat sedikit, tapi itu yang dia punya. 这个寡妇她的钱只有一点，但是她说有的只有这些。 Dia memberi dengan motivasi hati, memberi yang terbaik untuk Tuhan. 那就是她的心态是准确的。她说给的是给上帝。 Orang lain kalau lihat mungkin menghina saya, tapi Tuhan melihat hati saya. 我们别人看可能我们受到侮辱，但是上帝看是看我们的心。 Karena itu kata Alkitab bukan memberi dengan tuntutan, tapi memberi dengan hati. 所以在这里圣经告诉我们给的不是某一个要求，但是我们给的是从我们的心给我们的神。
Dari hati yang mencintai Tuhan, di situ saya ingin memberi yang terbaik. 我的心爱神，所以我很想奉献给神。 Itu memberi dengan hati. 这就是用心奉献给神。 Saya tidak masalah orang itu mengecewakan saya. 我不要看那个人是不是使我失望， Tugas saya adalah memberi, bukan menuntut. 我的这个本分是奉献，不是要求， Biar Tuhan yang mengubahkan dia. 让神改变他。 Tapi motivasi saya adalah mencintai, memberi dengan hati. 但是我的心态是，我心甘情愿用爱心来给他。 Jadi bagaimana kita itu percaya, di situ kita mengungkapkan dengan memberi. 在这里我们就知道如何那个时候用爱心来奉献。 Sehingga pemberian kita itu adalah wujud dari hati yang mencintai Tuhan. 所以我们所给的就是表现我们爱主的心。 Sehingga luar dan dalam itu selaras, bukan munafik. 所以我们的心跟我们的外表一样，不是假冒伪善。 Karena itu Yesus itu mengatakan, memberi, mari kita bertanya satu hal. Apa motivasi kita memberi? 所以说，如果你给人家，你的动机是什么？ Sehingga tidak ada satupun dari kita yang berhak mengklaim, lalu menuntut. 所以每一个人你没有这个权利来要求某一个报酬。 Seperti seorang pelayan Tuhan mengatakan, saya sudah melayani. Kenapa Tuhan memberikan saya penyakit seperti ini? 有的人侍奉主，我已经侍奉主，但是我今天为什么生病？ Kita mendengar beberapa saat yang lalu seorang hamba Tuhan besar meninggal yang bernama Timothy Keller. 我们知道 Timothy Keller 这一次过世， Sampai saat terakhir dia tetap melayani Tuhan, tidak menuntut Tuhan, tidak komplain karena dia diberi penyakit. 最后他仍然带着病侍奉主， Dia tetap memberi yang terbaik, memberi dengan hati. 他献上最好的，他献上用他的心给主。 Karena itu pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita bisa memberi dengan hati? 所以最后问题是，如何我们用我们的心奉献？ Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita memberi. Secara manusia kita pasti berharap kembali. 弟兄姊妹们，我们人情，我们给人家，我们向人家报答我们。 Ketika kita memberi sesuatu, pasti kita berharap setidaknya kita tidak dikecewakan. 如果我们给了人家最低限度，那个人没有使我们失望。 Tapi bagaimana mungkin? Ini dunia berdosa. Bagaimana mungkin kita bisa tidak kecewa? 但是不可能，因为这个是罪恶的世界，不可能我们没有失望。 Karena itu Tuhan itu meminta kita fokus kepada satu hal yang lebih penting. 所以上帝叫我们集中在某一件的事情上。 Fokus ke sikap hati kita bagaimana kita memberi. 现在先想我们的心是怎么样的， Jadi bagaimana kita bisa memberi dengan hati? 如何我们用我们的心奉献？ Yang pertama kita mulai perhatikan ketika kita memberi, tanya sekali lagi, apa tujuan kita memberi? 那么我们要给人家，我们先想为什么我们给人家？ Saya menjadi hamba Tuhan, saya harus tanya, kenapa saya mau jadi hamba Tuhan? 我成为神的仆人，我就要问自己，为什么我要成为上帝的仆人？ Jangan nanti saya mulai salah-salahkan Tuhan. Tuh lihat, sudah jadi hamba Tuhan, kenapa tidak diberikan kelancaran? 那么我就说我成为上帝的仆人，为什么我的生活没有顺利？ Apa motivasi kita menjadi hamba Tuhan bahkan? 我成为上帝的仆人，我的目的是什么？ Sehingga ketika kita sadar tujuan kita apa, kita akan melakukan itu dengan hati. 所以当我们知道我们的目的是什么，我们用我们的心来做每一件事情。 Tanya motivasi ketujuan kita apa? 我们要知道我们的目的是什么。 Bapak Ibu, ketika saya menjadi hamba Tuhan bukan berarti itu mudah. Saya percaya semua tahu. Pelayanan itu tidak mudah. 成为上帝的仆人不是一个简单的事情。 Saya pernah dikirim di pedalaman untuk menginjili. 我曾经被寄到一个圣灵去传福音， Karena pedalaman yang begitu terpencil sampai mobil aja tidak bisa masuk. 因为很远的地方，以至于汽车不能同行。 Kita ndaki ke atas kanan kiri jurang, listrik aja tidak ada.
有很多的山崖在哪里？ Sudah sampai di atas capek-capek, untung tidak nyemplung jurang. 我爬了最高峰的时候， Yang ada orangnya cuma bilang, kamu di sini kalau saya mau bunuh, saya tinggal buang, nggak ada yang tahu. 他说如果我要杀你，没有人知道。 Lalu saya dibentak sama orang, dibilang kamu jangan kristenisasi kami. 他们就说你不要讲基督教的事情。 Ketika kita itu memberi dengan motivasi yang salah, kita akan kecewa ketika kita melayani dan menjumpai hal seperti itu. 让我们用不对的心态，我们就觉得失望。 Lalu dia bilang, untuk apa kamu datang sini? Nggak usah nginjilin kami. 他们说为什么你来传福音？我们不需要你传福音。 Mau turun ke bawah lagi sudah tidak ada kendaraan, kanan kiri jurang. 我们要下来下山，已经没有交通工具。 Nggak turun nanti dibunuh, dibuang jurang, nggak bisa kembali ke GKY. 如果我们没有下去，我们就不能回到会堂。 Apa yang kita mau lakukan? 我应该做什么？ Tanya sekali lagi, untuk apa saya melayani? 那么最后就问我侍奉是为了什么？ Saya jawab sama dia, 我就回答说， siapa mau nginjilin kamu? 我不要传福音给你， Karena kami percaya kalau kamu tidak dipilih Tuhan, kamu tidak akan mungkin bisa jadi orang Kristen. 因为我相信，如果上帝没有拣选你，你不可能能够成为基督徒。 Saya mau paksa kamu jadi orang Kristen, Tuhanku tidak mau kamu tidak bakal jadi orang 我要 Kristen. 传福音，你成为基督徒，但是上帝不要你，你不可能成为基督徒。 Dia mulai bingung, ini orang gila juga. 他觉得我讲了一件不对的事情， Lalu dia mulai tanya, kalau gitu untuk apa kamu datang sini? 他就问为什么你来这里？ Saya bilang untuk mengasihi kamu. 我说我来，因为我爱你， Kamu mau terima, saya kasihi. 你要接受我就给你， Kamu tidak mau terima, saya tetap kasihi kamu. 你不要接受，我仍然爱你， Karena saya sudah menerima kasih Tuhan, saya mau bagikan buat kamu. 因为我已经接受上帝的爱，我要分享给你。 Izinkan saya lakukan itu buat kamu. 那么，请你允许我为你工作。 Lalu orang itu diam, lalu dia mengatakan, saya jamin selama kamu di sini, semua warga desa saya suruh ikut kegiatanmu. 最后他就说：“好，我就让每一个村子里面的人参加你的聚会。” Bapak Ibu, memberi dengan hati itu kita memberi bukan agar. 因为我们用我们的心，我们给不是向人家报酬。 Saya memberi agar Tuhan memberkati saya. Saya memberi agar hidup saya lancar. 我要给神，因为求神祝福帮助我。 Tapi memberi karena 但是我们给，因为我们的原因， saya memberi karena Tuhan sudah memberi bagi saya. 我给上帝，因为上帝已经给我。 Saya mengasihi orang lain karena Tuhan sudah mengasihi saya. 我爱别人是因为上帝先爱我。 Saya memberi karena Tuhan sudah memberi, bahkan mati bagi saya. 我给了神，因为神已经为我舍命。 Jadi memberi itu sebagai respon, bukan sebagai tuntutan. 那么我们给是因为我们的反应，不是我们的要求。 Dan memberi dengan motivasi mengasihi Tuhan. 那么我们给就是我们的动机，因为我们爱神。 Itu memberi dengan hati. 这是我们用心来， Karena itu hati-hati ketika memberi. 所以你给的时候要完全的用爱心。 Mari tanya apakah kita memberi dengan hati atau kita memberi dengan tuntutan. 现在请问，我们给是用我们的心，或者我们要求报答？ Tidak masalah ketika kita kecewa, dikecewakan. 如果我们已经失望，不要紧， Karena saya memberi ini sebagai respon Tuhan sudah mengasihi saya. 因为我的动机，我爱，我给，因为上帝已经先爱我，先给我。 Mari kita belajar memberi dengan hati. 让我们学习，我们用心给 Mencoba 人 tulus 家。 memberi bukan menuntut sesuatu. 我们给人家不是我们要求报答， Memberi bukan agar kita diakui dan dipuji. 我们给不是让我们受到称赞。 Memberi karena Tuhan sudah banyak memberi kita, bahkan hidupnya.
上帝已经给我们很多，上帝给我们他的生命。 Karena itu saya mau memberi hidup saya bagi Tuhan. 所以我要把我的生活奉献给主。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin menyadari kehidupan kami. 天父，谢谢你让我们能够知道我们的生活。 Ketika kami itu memberikan persembahan, 当我们要奉献的时候， bahkan yang sebentar lagi akan kami sama-sama lakukan. 我们要一起做出来。 Apakah kami itu memberi yang terbaik bagi Tuhan? 是不是我们已经做了最好为主？ Apakah kami itu memberi dengan hati? 是不是我们的所做的是用我们的心？ Ampuni kami jika kami itu masih memberi bahkan dengan tuntutan kepada Tuhan. 主啊，求你赦免，如果我们已经给了主，我们有一定的要求或者条件， Sehingga ketika kami sudah melayani, sudah memberi, tapi hidup kami tidak sesuai harapan kami, 我们已经做，我们已经给，但是我们的生活没有见证， kami mulai kecewa dan marah kepada Tuhan. 但是我们却对主发牢骚， Itu berarti kami memberi dengan menuntut Tuhan memuaskan 这 kami. 就是我们应该知道，我们给是因为了一定的报酬。 Biarlah setiap kami mulai belajar untuk mulai lagi dari awal memberi dengan hati. 求你帮助，让我们学习用爱心来施给人家。 Kami percaya Tuhan tidak mungkin mengecewakan kami. 我们相信主不可能使我们失望， Sehingga ketika keadaan itu berjalan tidak sesuai harapan kami, 以及我们所做的不合乎我们所需要的。 kami percaya Tuhan itu sedang mendidik dan berbicara kepada kami. 我们相信主是对我们说话， Karena itu ajar kami untuk sabar dan tetap memberi dengan hati. 所以求主教导我们用我们的爱心来施给人家， Dan disitulah kami bisa menghidupi apa yang kami sudah dengar. 让我们的生活能够见证主的话。 Di dalam nama Yesus Kristus kami 耶 berdoa. 稣基督的圣名祈求， Amin. 阿门。